Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini kita berjumpa lagi untuk kelas tuition rakyat subjek sains bersama dengan saya Cikgu Arni. Jadi saya harap semua telah bersedia dengan membuka modul ulang kaji 9 bermula daripada muka surat 49. Okey, sekarang kita lihat muka surat 49, ulang kaji 9. Baik, semua orang tengok soalan yang pertama, kertas 1. Okay, jadual 1 menunjukkan bilangan anak pokok di dalam pasu dengan ketinggian anak pokok selepas 2 minggu. Okay, tengok ada 3 pasu di sini, iaitu pasu R. Bilangan anak pokoknya adalah 1 saja. Ketinggian anak pokok adalah 15. Pasu S ada 3 bilangan anak pokok dan ketinggiannya adalah 10 cm. Pasu T ada 5 anak pokok dan ketinggiannya hanya mencecah 5 cm sahaja. Jadi antara pasu R, S dan T, kita boleh lihat ketinggian anak pokok ni yang paling tinggi adalah pasu R, iaitu 15. Kenapa dia paling tinggi? Ini adalah melibatkan persaingan. Okey, kerana pasu R ni dia satu pokok saja, jadi dia tidak ada persaingan, jadi dia bolehlah bertumbuh dengan elok. Okay, kalau pasu S dia ada 3, dia ada persaingan, sedikit persaingan, maka dia ketinggiannya jadi 10. Tapi pasu T ni yang paling banyak anak pokok, jadi dia lah yang paling banyak berlaku persaingan. Sebab itu ketinggiannya hanya 5 cm sahaja. Okey, lepas 2 minggu 5 sahaja. Soalannya, apakah inference yang dapat dibuat tentang ketinggian anak pokok dalam pasu R? Tengok pasu R. Okey, pasu R, anak pokok dia ada 1, tinggi 15. Jadi kenapa pasu R ni ketinggiannya paling tinggi daripada S dan T? Tadi saya dah sebutkan kan, ia berkaitan dengan persaingan. Okey, jadi pilih jawapan sama ada A, B, C atau D. Okey, soalan yang kedua. Rajah 1 menunjukkan sebuah model sistem pernafasan manusia. Okey, ini kamu pernah buat model ni masa tahun 4. Okey, tengok X mewakili apa? Y ini mewakili apa? Okey. Soalannya, apakah bahagian atau organ yang diwakili oleh X dan Y? A, adakah X itu jantung, Y itu peparu? B, adakah X itu trakea, Y itu peparu? C, adakah ia tulang atau Y itu jantung? D, adakah X itu tulang, Y itu peparu? Baik, soalan yang ketiga. Rajah 2 menunjukkan 2 aktiviti yang dilakukan oleh Amran. Tengok ini adalah aktiviti yang dilakukan oleh Amran X. Aktiviti X, Amran duduk berehat sambil menonton TV. Manakala aktiviti Y, Amran sedang bermain bola keranjang bersama rakannya. Soalan dia, antara yang berikut, yang manakah betul tentang kadar pernafasan Amran semasa melakukan aktiviti tersebut? Tengok kadar pernafasan dia. Biasanya kamu boleh tengok diri kamu sendirilah. Ketika kamu sedang berehat sambil menonton TV, bagaimana kadar pernafasan kamu? Adakah dia tinggi ataupun dia rendah? Okay. Kalau Y, ketika kamu bermain, bagaimana kadar pernafasan kamu? Adakah dia tinggi ataupun rendah? Okay. Jadi pilih jawapan sama ada A, B, C atau D. Itu soalan nombor 3. Okay, pergi pula pada muka surat sebelah. Okay, soalan yang keempat.
Okay, rajah 3 menunjukkan 2 jenis haiwan. Kamu lihat sini ada haiwan S dan T. Haiwan S ni apa? Ini adalah kuda laut. Kalau nama pun kuda laut, jadi ditinggal dekat mana kuda laut ni? Dah tentulah dalam air kan. Okey, kemudian T ni. T ni adalah cacing tanah. Biasa kamu jumpa cacing tanah dekat mana? Dekat dalam tanah ataupun kawasan-kawasan yang lembap kan. Okey, soalannya ialah antara yang berikut, yang manakah betul tentang organ pernafasan haiwan tersebut? Ditanya organ pernafasan. S ni bernafas menggunakan apa? Kalau dah duduk dalam air tu, logiknya dia bernafas guna apa? T ni cacing ni dalam tanah ataupun kawasan-kawasan yang lembap. Jadi dia bernafas menggunakan apa? Okey, jadi pilih di sini A, B, C atau D. Yang mana satu organ pernafasan bagi S dan yang mana satu organ pernafasan bagi T. Baik, untuk soalan yang kelima. Okay, rajah 4 menunjukkan siratan makanan dalam suatu habitat. Okey, tengok ni siratan makanan. Yang ni diberi dalam bentuk huruf. Jadi kamu kena kenal pasti yang mana pengeluar, yang mana pengguna pertama, kedua, ketiga. Okey. Baik, tengok kat sini. Cari dulu mana pengeluar. Kalau pengeluar ni kita tengok anak panah. Yang mana daripada pertama. Okey, tengok kat sini. Kalau kita dapat lihat, pengeluar dia adalah V. V ni adalah mewakili tumbuhan. Okey. V ni dimakan oleh U. Kita nampak V dimakan oleh U. Jadi U ni adalah haiwan yang tergolong dalam kumpulan herbivore, iaitu haiwan yang makan tumbuhan sahaja. Okay, U ni haiwan yang makan tumbuhan sahaja, iaitu herbivore. Itu yang pertama. Okay, kemudian U ni dimakan oleh X. Okay, X. U ni dimakan oleh X. Tapi kita lihat X ni banyak benar anak panah dia. Okay. Kalau macam tu kita tunggu dulu. Kita tengok dulu yang lain. Apakah haiwan X ni sebenarnya? Okey, tengok pula pada yang kedua, anak panah yang kedua. Okey, V dimakan oleh W. Jadi W ni adalah herbivore. Okey, haiwan yang makan tumbuhan. Kemudian W ni juga dimakan oleh X. Tadi U dimakan oleh X, sekarang W juga dimakan oleh X. Kalau haiwan makan haiwan ni kita gelarkan dia sebagai karnivor kan. Tapi sekarang cuba kamu perhatikan anak panah yang satu lagi. Daripada V ni terus kepada haiwan X. Okey, daripada tumbuhan kemudian dimakan oleh X, haiwan X. Okey, jadi di sini menunjukkan bahawa haiwan X ni dimakan dua. Okey, dia makan tumbuhan dan dia juga makan haiwan. Okey, haiwan X ni dimakan dua-dua. Dia makan tumbuhan dan dia makan haiwan. Jadi kalau makan dua-dua ni kita gelarkan dia sebagai haiwan omnivore. Okey, kerana dia makan kedua-duanya tumbuhan dan haiwan. Kemudian haiwan X ni akhirnya dimakan oleh haiwan Y. Okey, haiwan Y ni kita jelas melihat. Okay, jelas kita lihat dia adalah haiwan yang bersifat karnivor. Okay, dia makan haiwan sahaja. Dia tak ada makan tumbuhan. Okay, jelas ya penerangan saya. Jadi soalannya ialah berapakah bilangan omnivore yang terlibat dalam siratan makanan ini? Dia omnivore saja. Yang mana satu omnivore? Adakah V tadi, U, W, X atau Y? Saya dah terangkan tadi kan. Jadi, berapa bilangan haiwan yang omnivore? Omnivore ni maksudnya yang makan kedua-duanya. Okey, yang makan tumbuhan dan haiwan. Baik, soalan yang keenam. Pernyataan berikut menerangkan ciri-ciri mikroorganisma Y. Lihat ya, mikroorganisma Y